إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الحق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah taufiknya, hidayahnya, kasih sayang Allah pada kita semua, bersama-sama berada di dalam satu majlis yang mulia, yang mana majlis yang para malaikatnya merendahkan sayap kerana memuliakan mereka yang berada di dalam majlis. Seumpama majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dapat menarik hati, mendekatkan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, siapa-siapa yang berjalan yaltamisu fihi ilman, menuju mencari menuntut akan ilmu, yakni ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya, langkahannya menuju kepada syurga. Moga Allah taala memudahkan langkahan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia baiknya urusan dunia kita, dan di akhirat bersama kita melepasi azab neraka Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi sekian lama kita tangguh muzakarah kitab Hidayatus Subyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman karangan Syekh Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu al-bari. Jadi pada malam ni kita sambung semula. Moga Allah Ta'ala berikan rahmat dan keberkatannya, insya-Allah, dan dicampurkan kepada kita kefahaman ilmu agama yang sebenar, dan diberikan di dalam hati kita, campurkan dalam hati kita istiqamah di dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kita dapat beramal dengan apa yang kita ketahui, insya-Allah. Muka suratnya 3. Kitab Jawi, kitab Rumi tak tahulah. Muka surat 3 kitab Jawi pada kata bermula dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah. Ada tak? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya segala sifat, dan bahawasanya segala sifat mana banyak,
yakni sifat Allah Ta'ala tidak terhingga banyaknya. La uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Nabi berdoa di dalam satu doanya, la uhsi sana, tidak dapat kami nak menghitung mengira sifat kepujian di atasmu ya Allah. Kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana kamu memuji dirimu sendiri. Menunjukkan banyaknya sifat kepujian, kamalat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga banyaknya. Yang wajib bagi kita tiap-tiap mukallaf ini mengiktikadkan Allah Taala bersifat dengan sifat kamal, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Lalu kata dia, dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Taala, yang wajib yakni wajib pada syarak, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Lepas pada kalimah bagi, dia ada kalimah atas, maknalah tahu pada kita wajib di situ wajib syarak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Orang yang ambil tahu, ambil cara, ambil cakna perkara yang wajib syarak dapat pahala, dan tidak ambil tahu, ambil cara, ambil cakna dengan perkara yang wajib syarak, maka dijanji seksa. Itu wajib syarak, wajib atas. Kalaulah lepas daripada kalimah wajib itu ada kalimah bagi ataupun pada, maka wajib di situ wajib pada akal. Wajib pada akal lainlah mak takrifnya. Adakah wajib pada akal, iaitu benda yang tentu sungguh, perkara yang tentu sungguh, tidak terima tidak sekali-kali. Itu wajib pada akal. Adapun wajib pada syarak, benda yang buat dapat pahala tinggal dijanji seksa. Apa yang syarak perwajib kepada kita semua ni mukallaf ni, iaitu mengetahui akan dia, akan sifat yang wajib bagi Allah ni, dengan tafsilnya dengan satu persatu. Dengan tafsilnya dengan satu persatu, iaitu sebanyaknya 20 sifat jua, 20 sifat sahaja. Syarat perwajibkan bagi kita ni mengetahui dan i'tiqad di dalam hati kita, buat pegangan sungguh-sungguh 20 sifat sahaja. Jumpa je deh. Ada 20 sifat itu berjalan di atas qaul Imam Abu Mansur Maturidi. Katanya Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 sifat sudah memadu. Berlakulah khilaf di antara dua ulama. Ulama Imam Abu Mansur Maturidi, Imam Abu Hasan Asy'ari, dua ulama mutakallimin ini berlaku khilaf nisbah bilangan sahaja, tidak pada i'tiqad. Nisbah bilangan. Imam Abu Hasan Asy'ari kata 13, Imam Abu Mansur Maturidi bila 20. Nisbah bilangan sahaja. Adapun pada i'tiqad, kedua-dua ulama ini mengatakan wajib pada Allah bersifat 20 sifat ni. Ni secara tafsir, bukan makna Allah Ta'ala ada 20 sifat ni sahaja. Secara tafsir hak wajib kita kena tahu. Secara umumnya Tuhan tak perwajib tersuruh kita tahu. Cuma i'tiqad bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara umum. Bila mana sebut sifat kesempurnaan, itu sifat Tuhan. Pemurah itu sifat sempurna, sifat Allah. Sifat cantik itu sifat sempurna, sifat Allah. Sifat, segala sifat yang menunjuk kepada kesempurnaan, maka itu kita i'tiqad semua itu sifat Allah Ta'ala. Cuma secara tafsil 20 sifat jua, 20 sifat sahaja. Kenapa berlaku khilaf di antara dua ulama ini? Puncanya berlaku khilaf, katanya Imam Abu Hasan Asy'ari, cukup dengan kita bila 13 sifat, mana kita i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah contohnya, maka dengan sendirinya kita faham bahawa hal keadaan Allah Ta'ala berkuasa.
Bila mana kita i'tiqad Allah Ta'ala ada padanya sifat berkehendak, maka dengan sendiri dah kita faham bahawasanya hal keadaan Allah Ta'ala itu berkehendak. Hal keadaan itu mana kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan lah. Bila mana kita i'tiqad Allah Ta'ala ada sifat pelihat basar, maka dengan sendiri dah kita memahami bahawasanya Allah Ta'ala hal keadaan maha melihat. Bila mana khilaf di situ, nisbah bila sahaja. Nisbah bilangan cukup dengan 13 kata Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan kata Imam Abu Mansur Maturidi tak boleh, mesti kena kira 20, kerana hal apa ni sifat kaunuhu qadiran sapalah kaunuhu mutakalliman itu iaitu satu sifat yang dikatakan sifat hal. Sifat hal. Sifat hal yang menengahi antara ada dan tiada. Nak kata ada pun tidak, nak kata tiada pun tidak, dia duduk di tengah-tengah. Maka itu dikatakan sifat hal, perlu kena kira satu lagi. Cukuplah 20 sifat, kata Imam Abu Mansur Maturidi. Puncanya ada khilaf di atas lagi, khilaf di tempat yang lain lagi, yang besar lagi. Cuma di apa ni, lepas daripada khilaf itulah menjadi bilangan jadi 13. Kata itu, kata ulama Abu Mansur Maturidi 20, nisbah di situ sahaja. Lagi kita ke bicara khilaf yang atas lagi. Pertamanya daripada 20 sifat tu, iaitu wujud. Artinya arti wujud ada Allah Ta'ala. Wujud artinya ada Allah Ta'ala. Makhluk pun wujud, kita semua pun ada. Adanya Allah Ta'ala wajibal wujud, wajib ada. Kita ada juga, ya kita ni ada. Ada kita ini mumkinul wujud. Harus sahaja kita ni ada. Tak ada atas muka bumi pun tak ada masalah. Benda yang harus. Adapun Allah wajib ada. Wajib ada ni makna akal kita pegang sungguh. Sungguh tak terima tidak sekali-kali Allah Ta'ala itu tiada. Itu panggil wajibal wujud, wajib ada. Adapun ada kita mumkinul wujud, harus sahaja. Kalaulah Allah Ta'ala nak cipta kita, ada. Kalaulah Allah Ta'ala tidak kehendak menciptakan kita, maka kita tidak ada, harus sahaja kita. Mumkinul wujud. Baik itu sekalian masih wallah wa sifatih, selain daripada zat Tuhan dan sifat-sifatnya, semua itu mumkinul wujud. Langit ke bumi ke bintang ke bulan ke matahari ke, daripada sebesar-besar makhluk sehingga sekecil-kecil makhluk, semua itu mumkinul wujud, harus ada sahaja, tidak wajib. Hanyalah harus ada sahaja. Baik itulah kita belajar ta'rif Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana ditanya apa itu Allah, Allah ialah nama bagi zat wajibal wujud, yang wajib ada. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Mustaghni an kulli ma siwahu, terkaya ia, tidak berhajatnya Allah kepada tiap-tiap sesuatu. Wa muftaqiru ilaihi kullu ma adah, dan tiap-tiap sesuatu makhluk ini semuanya berhajat kepadanya. Itu dikatakan Allah. Allah satu nama bagi zat yang wajib ada. Mustahil ia Allah. Adamun artinya tiada. Mustahil kita pegang sungguh-sungguh. Wajib Allah Ta'ala ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Kenapa didatangkan mustahil? Bila mana pegang Allah Ta'ala ada, tak payah buat mari mustahil tiada. Tak ada masalah, kita faham. Dah bila mana kata Allah Ta'ala tu ada, tak payah buat mari mustahil tiada. Bila mana sebab Allah Ta'ala tu wajib ada, mustahil tiada. Kenapa ulama bawa datang? Kerana untuk mentahqiq lagi, mengkuatkan lagi sungguh Allah Ta'ala itu ada. Adanya Allah Ta'ala mustahil tak terima di akal kita ni bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada. Itu dua benda hak wajib ni. Wajib kita i'tiqad, wajib pada akal Allah Ta'ala itu ada. Mustahil pada akal Allah Ta'ala itu tiada. Hak wajib kita i'tiqad benda yang istihalatul mustahil.
Tidak ada Allah Ta'ala tu. Itu wajib kita i'tiqad. Mustahil tidak ada pada Allah. Tidak ada Allah Ta'ala itu dipanggil istihalatul mustahil. Allah Ta'ala tiada, mustahil. Tidak ada bagi Allah apa ni? Tidak ada Allah Ta'ala itu istihalatul mustahil. Tu kita wajib i'tiqad. Wajib Allah Ta'ala ada. Mustahil Allah Ta'ala tiada. Dua cukup dah dua. Satu lagi perlu kena ada. Apa dia kata dia? Makna wujud itu satu sifat yang sabit, yang tetap. Bagi zat yakni bagi Allah Ta'ala. Selama-lama ada zat. Selagi mana ada zat, selagi itulah ia bersifat dengan sifat wujud ada. Padahal tiada dikeranakan dia kan sifat wujud tu dengan satu sifat yang lain. Tidak dikerana mana tidak disebabkan dengan sifat yang lain. Lagi kita akan bicara sifat, ada beberapa sifat yang disebabkan sifat itulah. Maka sifat itu seumpama sifat qudrah contohnya. Dengan sebab keadaan Allah Ta'ala itu yang berkuasa, maka dengan sebab itulah ada pada zat Tuhan sifat berkuasa. Dalam Quran Tuhan sebut wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu di atas tiap-tiap sesuatu qadir, yang kuasa. Maka adalah dalil pada kita keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Daripada itulah ulama qiyas, daripada ayat itulah menunjukkan qiyas aulawi ataupun qiyas menunjukkan Allah Ta'ala itu ada padanya sifat berkuasa. Orang panggil sebab, dengan sebab keadaan berkuasa tu ada pada zat Tuhan sifat berkuasa. Dengan keadaan Allah Ta'ala berkehendak itu ada sifat berkehendak. Dengan keadaan Allah Ta'ala itu melihat ada pada zat Tuhan sifat pelihat, itu panggil sebab tu. Orang panggil sebab dah kau. Tidak dikeranakan, tidak disebabkan dengan sebab yang lain. Tidak dikeranakan dengan sifat yang lain. Kata lain lagi, dalilnya firman Allah Ta'ala ni dalil. Bukti. Sekarang ni orang minta dalil. Minta tanda. Bukti. Mana dalil? Lalu datanglah dalil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wujud ada. Allah apa ni? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya bermula Allah Ta'ala ialah yang menjadikan 7 petala langit dan bumi, yakni 7 petala bumi. Dan lagi firman-Nya afillahi syakkun. Dalilnya satu syarat nak sah iman 3 perkara ni. Pertama, i'tiqad si perkara yang wajib. Yang kedua, i'tiqad perkara yang mustahil pada Allah. Yang ketiga, dalil. Cukup 3 perkara ni orang panggil cukup syarat untuk sah iman. Cukup syarat untuk sah iman. Katanya setengah ulama, tak ada dalil pun tak ada masalah sah, tetapi asi, berdosa, wajib taubat dan cari dalil. Kita kata Allah Ta'ala berkuasa, perlu mendatangkan bukti, perlu mendatangkan sebab, perlu mendatangkan apa ni orang panggil tanda. Kita kata Allah Ta'ala ni tak serupa dengan makhluk, mana tanda dia, mana dalilnya? Bila mana kita kata Allah Ta'ala itu esa tidak berbilang, mana dalil, mana tanda? Tiap-tiap sifat Tuhan perlu kepada 3 benda. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dan ada satu lagi dalil. Mesti kena ada bukti. Dalil bab iman, bab akidah, bab pegangan hati. Tiap-tiap seseorang itu perlu ada bukti. Bukan kata lepas dengan orang pandai sahaja, tak cukup dah demo tahu dah dalil, kau tak tahu tak ada masalah, tak boleh. Fardu ain di atas tiap-tiap diri mesti kena tahu dalil. Adapun bab fiqh tak ada masalah tak tahu dalil. Tak tahu ayat Quran mana hak kata baca Yasin malam Jumaat ni boleh. Tak tahu hadis mana hak kata buat maulid tu boleh. Tak ada masalah kerana kalam ulama ada. Bila mana bab fiqh tak sakut paut, tak ada masalah kita beramal mengikut kalam ulama, itu dalil bagi orang awam. Adapun dalil tentang bab akidah wajib satu persatu
Setiap mukallaf mengetahui sama ada daripada Al-Quran maupun daripada hadis, ataupun dia tak pandai baca Quran, tak pandai bahasa Arab untuk baca hadis, dia ambil daripada akal fikirannya. Langit bumi ni ada. Mana mungkin terjadinya ada langit bumi dengan sendirinya. Fikir dengan akal. Tengok surah ni ada. Mana mungkin terbinanya dengan sendiri kalau tidak ada tukar yang membuat surah. Maka terletaklah pada akal fikir kita bahawasanya berputarnya malam dan siang, cantiknya pergerakan angin, bertebarnya bumi dan langit, cantik indah sungguh ciptaan ini, mana mungkin terjadi dengan sendiri, melainkan ada sesuatu zat yang menciptakannya. Dan bila mana datang dari dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menjadikan langit dan bumi, maka tahulah pada kita, yakni Allah lah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu secara akal mikir dah. Tiap-tiap seseorang mesti kena ada dah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, afillahi syakkun, artinya adakah syak pada wujud Allah. Afillah mana alif lam apa ni? Hamzah istifham inkari. Dengan makna adakah kamu syak pada wujud Allah? Soalan-soalan begitu. Afillahi syakkun, adakah syak pada wujud Allah? Yakni adakah kamu ni syak pada wujud Allah, seolah-olah untuk mengengkar, untuk bertanya balik contohnya. Lalu didatangkan ayat Al-Quran, firman Allah, afillahi syakkun, adakah kamu syak pada wujud Allah? Yakni tiada syak seseorang pada wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti kena ada dalil. Tiap-tiap pegangan hati kita. Tak cukup dengan bila wujud qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil qiyamuhu bi nafsihi wahdani. Itu perkara yang wajib. Ada yang mustahil lawan bagi sifat yang wajib, dan tiap-tiap satu sifat itu perlu kepada bukti, dalil ataupun tanda. Cukup 3 perkara tu, maka kita beriman, sahlah iman kita, sempurnalah apa yang telah diajar, yang disuruh oleh syarak kita pegang. Kedua daripada 20 sifat itu qidam. Artinya arti qidam sedia. Artinya arti qidam sedia Allah Ta'ala, mustahil ia Allah hudus baru. Maknanya makna qidam, makna bagi qidam tu, iaitu tiada awal dan tiada permulaan atau muradi. Tiada awal, tiada permulaan benda yang sama. Tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala, dan bagi segala sifatnya sifat Allah. Artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahului akan dia, akan apa ni? Tiada mendahului akan dia oleh tiada. Tiada mendahului akan dia, akan zat dan sifat Tuhan itu oleh tiada. Yakni sebelum apa ni, tidak ada awal bagi zat dan sifat Tuhan. Tak ada permulaan seumpama kita. Kita ni ada permulaan. Adapun Allah dan sifatnya tidak ada permulaan. Zat Tuhan sedia, sifat Allah Ta'ala pun sedia. Di sinilah berlakunya perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan puak-puak Mu'tazilah. Mu'tazilah yang Mu'attilah, dia mengatakan tidak ada pada zat Tuhan sifat perkuasa, perkehendak, pengetahuan. Tidak ada pada zat Tuhan perhidup, perlihat, perdengar, perkata-kata itu, kerananya dia apa ni, ahli sunnah mengiktikad sifat Tuhan itu qadim, sedia kala. Maka dia berpegang dengan kaedah falsafah dulu. Kaedah falsafah katanya al-qadim, tiap-tiap benda yang sedia, la yakunu illa wahidan, tidak ada ia melainkan satu, fi jami'i jihati, pada setiap seginya. Bila mana dia pegang falsafah dulu begitu katanya, maka zat Tuhan itu sedia. Kalaulah nak kata sifat Tuhan pun sedia, jadi dua yang sedia, maka mustahil kata dia. Dia menafikan sifat ma'ani pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada sifat berkuasa. Dan tu Allah Ta'ala kata dia berkuasa dalam Quran. Ya, Allah Ta'ala berkuasa, kuasa dengan zat katanya, tidak dengan sifat berkuasa.
Allah Ta'ala kata dalam Quran dia berkehendak, dia kuasa kehendak dengan zat, bukan dengan sifat berkehendak. Itu akidah yang tergelincir daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita semua, Allah Ta'ala zatnya itu qadim sedia kala, sifatnya pun qidam qadim sedia kala juga. Dalilnya firman Allah Ta'ala huwal awwalu, artinya ialah yang awal yang tiada permulaan baginya, bagi Allah Ta'ala. Lalu kita tengok pada bab fiqh. Jadi kita bicara dulu. Kita baca kitab ni awalnya bab usul, kemudian kita ambil bicara bab fiqh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Kitab Jawi muka surat 8. Bermula syarat wajib sembahyang itu 5 perkara. Syarat nak jadi kau wajib seseorang itu semaya. Kita sekarang ni wajib kau semaya iso? Wajib kau semaya iso? Tak. Kenapa? Kerana tidak cukup syaratnya lagi. Maka dia kata wajib semaya itu 5 perkara. Nak kata wajib sembahyang itu 5 perkara. Pertamanya daripada 5 perkara itu Islam. Islam dengan makna selamat lah. Salima yaslamu salman wa salamatan, makna selamat. Seseorang itu beragama Islam, maka wajib dia kena semaya. Ada syarat. Cukup dah syarat. Mesti Islam. Kalau kafir tidak wajib semaya di atas muka bumi. Tetapi di akhirat kelak dia diseksa kerana meninggalkan semaya. Baik itu masalakakum fi saqar, adakah kenapakah engkau berada di dalam neraka sakar, tanya malaikat. Alam naku minal musallin, tidaklah aku di atas muka bumi dulu orang yang mendirikan semaya. Menunjukkan orang kafir itu diseksa, diazab kerana meninggalkan semaya. Tetapi di atas muka bumi tidak ada kewajipan sembahyang di atasnya. Makanya Islam wajib kena semaya. Bukan semaya itu bila mana beragama Islam, rukun yang yang kedua selepas daripada Islam semaya. Selepas daripada Islam, selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah semaya. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah, awal-awal perkara yang akan ditanya, dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat di atas seorang hamba itu, as-salatu ialah semaya. Fa in saluha, jikalau sah sembahyang seseorang itu dengan makna sempurna rukun dan syaratnya, saluha sairu amalih, sah habislah segala amalannya. Wa in fasada, jika rosak, fasada sairu amalih, rosak habislah segala amalannya. Islam sembahyang sempurna rukun dan syaratnya dekat Islam. Baik itu bagi orang yang kafir tidak wajib semaya, melainkan kafir murtad. Kafir murtad dia wajib semaya, walaupun dia dalam keadaan kafir disebabkan murtadnya, sama ada nisbah perbuatannya ataupun perkataannya ataupun i'tiqadnya, dia jadi kafir, jadi murtad, kewajipan semaya tidak gugur di atasnya, berjalan tiap waktu berjalan. Diberi hidayah masuk Islam semula, wajib dia kena qada sembahyangnya. Wajib dia kena qada sembahyangnya. Kalau orang kafir yang asli kafir, tinggal semaya lama mana, umur 50 tahun baru masuk Islam, tidak wajib qada. Dia beza dengan orang kafir murtad. Sebab itulah murtad itu sesuatu yang sangat buruk, yang sangat hina, sehingga hacul lebu segala amalan. 80 tahun dah beramal, contohnya pak murtad, maka 80 tahun hacul lebu segala amalan. Kalau hacul lebu amalan kebaikan dan keburukan, okey lagi. Ini hancur selbu segala amalan kebaikan, keburukan masih kekal pada dirinya. Dosa-dosa tidak hancur.
Tidak lebu. Hanya yang hancur itu dosa pahala sahaja. Rugi, sangat-sangat rugi. Kalaulah dia balik semula kepada Islam pun tak mari semula ada pahala tu. Masih dalam keadaan kosong. Dosa banyak, pahala tak ada. Itu berat sangat murtad. Sebab itulah kita jaga di akhir zaman ni ramai. Dekat orang-orang kadang-kala tidak sedar dengan sebab perbuatannya, dengan sebab percakapannya, dengan sebab i'tiqadnya, tak sedar dia dalam keadaan murtad. Sebab itulah perlu kepada ilmu. Keduanya akil, orang yang berakal. Akil, orang yang berakal. Maknanya kalau orang gila tidak wajib sembahyang lah. Orang gila tidak wajib sembahyang. Syarat gila itu bukan dengan sebab sendiri. Kalau gila dengan perbuatannya, dia tahu dah makan pil ni jadi gila ni, lalu makan juga, takdir Tuhan gila sungguh siapa bila-bila. Gila itu wajib sembahyang. Bangkit di akhirat mati dalam keadaan gila sekalipun, kena seksa kerana gila perbuatannya, kehendak hatinya. Bukan kata gila accident dak, gila dengan sengaja. Itu kewajipan sembahyang tidak gugur dak. Sama ada dia dalam keadaan murtad sekalipun. Kalaulah orang murtad contohnya, dia ni murtad, tiba-tiba gila, semaya gugur? Tak gugur. Gila dengan sebab aksiden. Dia asalnya Islam, tiba-tiba dia murtad. Lepas daripada murtad, aksiden gila. Gila lebih kurang 2-3 tahun. Sedar balik, wajib kena semaya. Walaupun dalam keadaan gila yang tidak sengaja kerana dia telah murtad. Itu masalah. Yang ketiganya Yang ketiganya baligh, yakni sampai umur lah. Baligh sampai umur. Syarat yang ketiga, baligh sampai umur wajib semaya. Sama ada sampai umur dengan 3 alamat. Pertama alamatnya ihtilam, dengan makna bermimpi. Bagi laki-laki dan perempuan, umur 9 tahun. 9 tahun tahdidan, genap. 9 tahun genap. Tahun Islam 9 tahun genap. Tiba-tiba dia ni bermimpi bersetubuh lah, keluar maninya. Kalau tak keluar mani tak kira, dia mesti keluar maninya. Maka bila mana itu dia kena kena semaya. Kewajipan semaya berjalan di atas dirinya. 9 tahun genap. Kalau sehari lagi nak cukup umur 9 tahun, duduk 8 tahun 11 bulan 29 hari. Sehari lagi nak cukup 9 tahun. Tiba-tiba bermimpi, tak panggil balik lagi. Mesti orang panggil genap 9 tahun, pak bermimpi atau panggil balik. Itu alamat yang pertama. Alamat yang kedua bagi perempuan, yakni datang darah. Datang darah haidnya, darah tabiatnya. Umur 9 tahun takriban, lebih kurang 9 tahun takriban, dengan dhabitnya, maknanya contohnya 9 tahun tak siapa lagi 15 hari ataupun 14 hari lagi nak cukup umur 9 tahun, tiba-tiba datang darah 15, 14, 13, 12 ke bawah lah. Bila mana begitu datang darahnya, maka dikatakan ia tu baligh sampai umur. Kalaulah 16, 17 hari lagi nak cukup umur 9 tahun datang darah, tak panggil darah haid. Dia 9 tahun takriban, 15 hari nak cukup umur 9 tahun. 16 hari, 17 hari itu tidak dikira dah. Kalaulah ke atas pada 9 tahun, itu tentulah lebih lagi dah. Alamat yang ketiga, iaitu sampai umur 15 tahun. Bermimpi tak mari, datang darah pun tak datang. Lalu dia sampai sahaja umur 15 tahun mengikut mazhab Imam Syafi'i, datang cukup umur 15 tahun, balik dengan sebab umur. Balik dengan sebab umur. Setengah kitab dia sebut balik dengan sebab bunting, mengandung. Maka ada jenis perempuan yang tidak datang darah, tiba-tiba umur 12 tahun tu bunting, contohnya mengandung, dia balik dengan sebab mengandung. Keempatnya suci daripada haid. Suci daripada haid dan nifas. Ini bagi perempuan lah, haid dan nifas.
Kelimanya masuk waktu, mesti syarat kewajipan seseorang itu mesti masuk waktu. Kalau tak masuk waktu tak wajib. Kita ni wajib ke sembahyang Isya Pak? Wajib ke sembahyang Isya sekarang ni? Tak wajib. Kenapa? Kerana luput syarat iaitu masuk waktu. Tak masuk lagi waktu maka tak wajib sembahyang Isya. Tak wajib lagi bagi kita sembahyang Isya pada hari ni. Mesti masuk waktu tadi, tahu masuk waktulah. Kalau tidak tahu tak boleh juga, mesti kena tahu masuk waktu dengan jalanan yakin ataupun zon. Jalanan yakin dengan makna melihat ia akan jam, contohnya melihat jam. Dia ni tidak rajin berokna ni, tak rajin gila. Tengok hari ni betul, tengok hari esok pula tengok dia orang lain sama saja. Tu panggil tak gila je. Maka lusa dia tengok ni sama. Tengok masuk waktu isyak, maka dia tahulah masuk waktu dengan jalanan yakin, ataupun dia dengan azal ke, ataupun dia dengan dengar zaman dulu ayat ke. Melihat matahari kalau di siang hari, melihat cahaya di kaki langit pada malam hari, itu semua dengan jalanan yakin. Kalau jalanan zon, tanya seseorang. Kita duduk tunggu dalam surau, dalam masjid tunggu. Datang seseorang, masuk dah waktu isyak. Dia pun tengok je, oh masuk dah ni. Kita tak tengok jam dia. Cuma kita tanya dia, masuk dah waktu isyak, dia tengok, oh masuk dah waktu isyak. Kita yakin dia ni boleh dipercayai, tak rajin pelawak, tak rajin menipu. Maka kita tahulah masuk waktu itu dengan jalanan zon. Tak ada masalah. Wajib sembahyang, sahlah kita sembahyang. Tapi kalau tahu masuk waktu dengan agak-agak, itu tak sah. Tahu dengan agak-agak lagu mana? Duduk dalam surau ni lama dah, berasa je tak ada nak tengok. Nak tanya orang pun tak ada seseorang. Seorang kita dalam bilik, dalam rumah. Dengar azan pun tidak dengar. Duduk dalam gua kau contohnya. Maka kita rasa lama dah daripada sembahyang maghrib ke sembahyang isyak ni. Lama dah rasa ni. Rasa masuk dah waktu ni. Terus kita sembahyang. Dengan tidak ada satu jalan pun yang kita ketahui masuk waktu, sama ada yakin ataupun zon, kita sembahyang. Maka kita sembahyang itu dalam keadaan agak-agak. Bila mana sembahyang dalam keadaan agak-agak masuk waktu, maka sembahyang itu tidak sah. Walaupun dalam keadaan telah pun masuk waktu sekalipun. Mari seseorang lepas pada sembahyang, masuk dah waktu esok. Sejak dah waktu esok masuk. Rupanya sembahyang dalam waktu. Sekalipun begitu, tidak sah sembahyang, kerana tidak mencukupi syarat masuk waktu. Tahu masuk waktu dengan jalanan yakin ataupun zon. Bermula syarat apa ni? Habislah 5 perkara yang dikatakan syarat wajib bagi seseorang itu sembahyang. Pertamanya Islam, keduanya akil, ketiganya baligh, keempatnya suci daripada haid dan nifasnya, kelima iaitu masuk waktu. Masuk waktu. Islam, akil, baligh, suci daripada haid dan nifasnya, kelima masuk waktu. Suci daripada haid dan nifas, kalaulah ada lagi waktu lebih kurang telus dia takbiratul ihram, wajib dia kena qada sembahyang. Contohnya kita ni nak masuk Isya seminit lagi, ataupun 30 saat lagi nak masuk Isya ni. Pak suci darah haid pada ketika tu, wajib dia kena qada sembahyang maghribnya. Wajib dia kena qada sembahyang maghribnya. Tapi kalau luas waktu, luas setakat mana? Boleh dia ambil wudu. Lebih kurang 10 minit lagi nak masuk waktu isyak, suci daripada haid. Maka telus dia ambil wudu, dia mandi, telus dia sembahyang, baca surah-surah dan sebagainya, maka dia kena wajib qada sembahyang maghribnya. Kalaulah tidak ada waktu yang boleh jamak. Kalaulah dia habis selepas waktu asar contoh, nak masuk maghrib, ada 10 minit suci darahnya, lalu dia pun sembahyang. Dia ni ambil wuduk, mandi apa semua, sembahyang asar dia. Maka luas waktu untuk sampai kepada maghrib itu, asar dia kena sembahyang, zuhur pun dia kena qada. Kerana luas waktu untuk sampai kepada
dia mesti masa. Kalau waktu sikit tak perlu qada dah semaya Zuhur. Kalau waktu masa tu, waktu asar nak habis tu banyak lagi 10 minit, 15 minit lagi, Zuhur pun dia kena qada. Kadang-kadang tidak mengetahui bab ni qada semaya semaya asar sahaja. Qada semaya asar sahaja. Contohnya 15 minit lagi nak habis waktu asar. Lalu dia mandi apa semua apa, tinggallah 2 minit dia pun semayalah waktu asar. Masuk waktu maghrib, Zuhur tadi kena qada kerana 15 minit lagi nak habis waktu asar dia suci. Ini orang panggil setengah daripada syarat orang yang haid. Azal.
Bermula syarat sahnya sah sembahyang itu 9 perkara. Kita ambil separuh ni. Pertamanya Islam sama. Syarat sah sembahyang perlu Islam. Tadi syarat wajib sembahyang. Keduanya akil, ketiganya suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci daripada hadas kecil mana tidak ada ismaya, dan suci daripada hadas besar, perkara yang mewajibkan mandi. Keempatnya suci badannya dan pakaiannya dan tempat sembahyangnya daripada najis yang tiada dimaafkan dia kan najis. Suci pakaian dia, suci tempat sembahyangnya, suci tubuh badannya daripada najis yang tiada dimaaf. Maknanya ada najis yang dimaafkan pada pakaian, pada tempat semaya, ada yang dimaaf pada tubuh badan. Seumpama najis yang sedikit, darah yang sedikit lah, darah yang sedikit itu dimaafkan pada pakaian, pada tempat sembahyang. Tapi kalau darah yang banyak, ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Seumpama darah yang pada diri kita, duduk tengah-tengah sembahyang, tiba-tiba terluka dengan sendiri, ataupun terluka dengan sebab bisu kot, maka pecahnya bisul itu mengalir darah, mengalir habis pada kaki sekalipun dia dimaafkan di dalam sembahyang. Dimaaf pada tubuh badannya, dimaaf pada pakaiannya, tidak pada tempat sembahyangnya. Kelimanya masuk waktu, keenamnya menghadap ain kiblat, ketujuhnya menutup aurah, ke-8nya mengetahui akan kaifiat semaya, tahu cara-cara semaya, tahu cara-cara perbuatan semaya. Ke-9nya menjauhi daripada barang yang membatalkan sembahyang. Itu 8 perkara, 9 perkara yang dikatakan perkara yang menjadi sebab sah sembahyang seseorang itu. Ni akan bicara akan datang satu persatu. Islam tu bagaimana, akil tu bagaimana, suci badan daripada hadas kecil, hadas besar, satu persatu dalam kitab ni dia akan bicara, akan datanglah. Ini tajuk besar dia. Habis setakat tu dulu. Faslun, bermula sebab hadas kecil itu 4 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'i wal ujub. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhil jannata wa najjina minan nar. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum.